السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أحيانا بعد أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي هدانا للإسلام. الحمد لله الذي عافانا من الأمراض والأسقام، ولا سيما سيء الأسقام ووباء كورونا وأوميكرون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم ارفع عنا البلاء واكشف عنا الوباء وأبعد عنا سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ولن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد، Alhamdulillah, syukur dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memimpin, membawa kita dengan nikmat dan rahmatnya sampai kepada hari Jumaat pertama daripada bulan Jamadil Tsani. Alangkah laju dan cepatnya masa, kita tak berapa sempat mana nak mengerjakan amal-amal dan kerja-kerja urusan untuk mencari sara hidup kita. Tiba-tiba datang pula hari Jumaat barakah, hari Jumaat yang mulia, hari raya bagi umat Islam. Itu dia masa, peredaran masa sangat laju, sangat cepat, sedangkan dia sama saja 24 jam sehari semalam. Tapi kita rasa dia adalah lebih laju daripada sebelum ini. Bila begitu, sudah tentu umur kita menambah akarnya, sama ada menambah tahun, menambah hari, menambah jam, menambah bulan, menambah minggu. Maka ajar kita kau sikap, kau cepat, dan kita sedang dalam perjalanan menuju kepada kubur. Allahumma nawwirna manawwir lana kuburana wa kubur abaina wa ummahatina wa a'mamina wa ammatina wa akhlalina wa akhawatina wa ikhwatina birahmatika ya arhamar rahimin. Bila kita dekat dengan kubur, mari kita teringat kepada satu pesan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dia pergi ke kubur untuk nak menanam, mengkebumikan salah seorang sahabatnya, lalu dia duduk di birai kubur, duduk tepi kubur, dan mengalirlah air matanya sehingga membasah janggutnya, membasahkan tanahnya yang di depannya. Serta dia berpesan kepada saudara-saudara dia daripada sahabat-sahabat dia. Dia bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya ikhwani, oh wahai saudara-saudaraku. Jari Nabi nak panggil ikhwani, saudara-saudaraku. Maka di antaranya dia panggil waktu dia berada di tepi birai kubur, sedang nak menanamkan seorang sahabat yang meninggal dunia. Dia kata, limisli haza fa'iddu ya ikhwani,
seumpama ini, wahai saudara-saudaraku, hendaklah kamu bersiap sedia. Nabi berulang-ulang mengulangi akan perkataan dia ini, ya ikhwani, bimisli hadza fa'iddu, dengan seumpama ni, bagi seumpama ni hendaklah kamu bersiap sedia. Itu pesannya Nabi yang sangat berharga, bernilai tinggi untuk kita kaum muslimin dan muslimat umat Islam sekalian, supaya kita tidaklah lupa dan lalai daripada apa yang kita sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak syak lagi bersiap sedia untuk kita selepas daripada dunia ni adalah suatu kewajipan kita, kerana pesan Nabi berupa satu kewajipan bagi setiap orang. Maka tidak syak lagi sangat penting untuk kita buat kira muhasabah hidup kita dengan sebab berlalunya zaman dan masa, kerana dia memberi arti kepada hidup kita. Salah satu lagi, seorang daripada sahabat radhiyallahu anhu, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, dia pergi ziarah kubur, lalu dia menangis bukaan syadidan, tangisan yang kuat, tangisan yang bersangat ter. Bila ditanya beliau, mengapa engkau menangis begitu kuatnya? Dia jawab katanya, kalaulah seseorang itu dia berjaya dalam kubur, berjaya dalam menghadapi ujian di dalam kubur, maka lebih mudahlah bagi dia selepas daripada alam kubur ni. Tapi kalau seseorang itu dia tak luluh payah menghadapi ujian dalam kubur, maka bagi ujian selepas daripada itu atau fitnah selepas daripada itu lebih besar dan lebih berat lagi. Itulah saudara-saudara, kita kena teringat dan selalu kita hisap diri kita. Jangan lalai tergelar di dalam keduniaan, kerana segala keduniaan kita tidak boleh membawa ke kubur. Di dalam kubur sama saja antara orang miskin dengan orang kaya, antara orang ada jawatan yang tinggi-tinggi, orang-orang besar, sama saja dengan orang kampung biasa. Orang yang ada dari segi barami kekedabaran dia, maka sama saja dengan orang yang tidak ada kedabaran. Orang yang mulia di atas dunia, rasa diri dia tinggi, maka sama saja dengan orang yang dipandang hina. Orang menjadi tua kepada hamba-hamba seperti zaman dulu, maka sama saja dengan orang yang menjadi hamba-hamba dia. Yang tidak samanya ialah taqwa, illa bittaqwa, melainkan dengan taqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu sebaik-baik bekal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah kamu membuat bekal, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bila ada takwa, dia teringatlah kepada apa yang selepas daripada dia hidup di atas dunia ini. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Naklah kamu takwa, kamu ingat suatu hari yang tidak boleh membalaskan oleh satu jiwa, satu orang kepada satu orang yang lain. Nafsi, nafsuk, diri kamu, diri aku. Itulah keadaan apabila kita pergi kepada suatu alam yang lain dengan dunia ini. Kita tidak pernah mendengar orang yang membawa harta benda dia ke kubur, memasuki di dalam kubur bersama-sama dengan kain bungkusannya. Kita tidak dengar orang yang membawa jawatan yang tinggi ke kubur. Kita tak dengar sesuatu pun orang yang membawa apa miliknya yang ia milik di atas dunia daripada kemewahan dan kekayaannya. Hanya dia pergi dengan sebatang tubuhnya bersama dengan sehelai kain putihnya sahaja. Dan dia pergi hanya dengan keseorangan. Tidak ada kawan, tidak ada teman, dan dia hidup di dalam sebuah rumah yang gelap. Seperti mana kata Uthman Ibn Affan, dia kata kubur adalah rumah pertama daripada rumah-rumah akhirat. Mula-mula sekali kita nak singgahnya adalah di situ. Maka pergi ke kubur sakut paut dengan umur kita, masa peredaran masa yang patut kita buat kira untuk kita menambahkan ahsanu amala insya-Allah taala. Mudah-mudahan dengan nasihat di pagi ini untuk diri saya sendiri dan juga untuk ikhwah, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat sekalian, hendaklah kita buat kira dengan masa, jangan mensia-siakan. Pakailah suratul asri wal asri, demi sesungguhnya masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia, seluruh manusia berada dalam kerugian. Mereka illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu modal kita untuk kita berniaga supaya mendapat keuntungan sama ada di dunia maupun di akhirat. Oleh itu, sidang pendengar yang dirahmati Allah, yang sentiasa bersiap sedia sekalian untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu teringat kepada Allah. Mari selalu kita takwa kepada Allah. Mari selalu kita syukur nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kerana syukur adalah salah satunya yang dapat menolong kita untuk menyelamatkan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan tidak ambil tindakan dengan azab terhadap kamu apabila kamu syukur dan apabila kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.